اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2, baris yang kedua daripada bawah. Muka surat 2, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam daripada 6 rukun iman. Wajib percaya kita, wajib percaya, wajib beriman dengan makna membenarkan hati, mengaku putus di hati, berpegang di hati dengan untung baik dan jahat itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada qada Allah yang bersifat dengan iradah dan qadar Allah yang bersifat dengan kudrah. Bermula untung baik yang datang daripada qada dan qadar Allah, iaitu iman dan ta'ah. Beriman seseorang, melakukan ketaatan seseorang adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untung jahat, iaitu untung jahat yang datang daripada qada dan qadar Allah. Untung jahat ni kufur dan maksiat. Seseorang menyembah berhala contohnya, seseorang mencuri, merampok contohnya, membunuh contohnya, adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian perkara, perkara baik, perkara jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rukun iman yang ke-6. Percakapan adabnya yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri kita sendiri. Jadi sekalian perkara yang berlaku adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak mengelepasnya panjang duduknya, ulang sekalian perkara, segala-gala perkara, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah, sama ada yang berlaku di bumi, sama ada yang berlaku di langit, sama ada yang berlaku di dunia, sama ada yang berlaku di akhirah, kesemuanya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulang tu. Cuma apabila ulang sekalian perkara qada dan qadar, sekalian perkara qada dan qadar, di masa yang sama dalam FB ada orang komen, dia kata bab ni lah ramai yang tak berapa faham. Dalam bab ni lah ramai yang tak berapa faham. Sekalian perkara qada dan qadar tak faham. Faham tak? Sekalian perkara. Apa sekalian perkara? Tak payah datangkan contohlah, sekalian perkara.
perkara ni, perkara tu, dah tunjuklah sekalian perkara. Ada komen, hak ni lah hak payah orang nak faham. Bab ni lah ramai tak berapa nak faham. Kalau kata tak faham tu tak mungkin. Sebab kita ni takkan tak faham sekalian perkara. Tetapi payah nak terima sebab bercanggah dengan akidah yang kita berpegang. Itu je sebenarnya. Sebab macam saya semula sebut kuliah lain, saya jumpa ramai dah. Dia kata mula-mula dia beranggapan payah. Payah dia kata nak boleh ke faham. Bila dia faham, ialah perkara yang payah sekalipun, apabila kita faham memang kita kata mudah. Tapi dia kata payah bila dia faham, tak payah pun. Sebenarnya mudah sahaja. Ada perkara yang memang payah sungguh. Lepas kita faham tu jadi mudah. Tapi kita akan beritahu perkara ni ngaji molek ni payah ni. Sebab memang perkara tu payah sungguh. Tapi kemudian bila faham tu tak jadi payah lah. Tapi perkara tu memang payah. Adapun bab sekian perqada dan qadar ini, mula-mula kata payah, lepas dia dah faham tu tak payah lah. Tapi sebenarnya dia tak payah pun. Tak payah pun. Apa nak payahnya? Sekalian perkara. Tidak terkecuali walaupun sebesar zarah yang berlaku melainkan qada dan qadar. Payah nak faham? Kalau kita cakap kasar kok penuh betul lah. Sekalian perkara qada dan qadar payah nak faham? Payah nak terima. Tu. Kalau kata payah nak terima betul. Kalau kata payah nak faham, tak betul. Tapi bagi orang yang permulaannya, dia kata juga. Dia kata saya payah nak faham. Dia kata gitu juga. Dia tak kata saya payah nak terima. Dia kata saya payah nak faham. Tapi apabila terbuka, Tuhan buka ke dia, lepas dia faham, sebenarnya tak ada payah-payah pun nak faham. Payah nak terima sebab bercanggah dengan akidah. Hak ada dah. Siap gitu. Akidah ada dah tu. Sekalian qada dan qadar. Sebahagian qada dan qadar. Sebahagian lagi kita mutlak. Tu akidah sesat. Hak ni jadi payah nak terima ni. Sebab bercanggah dengan akidah hak sesat hak ada. Bukan payah nak faham. Kata-kata payah nak faham. Benar-benar sekalian perkara. Baik ke, jahat ke, qada dan qadar. Payah nak terima. Payah nak faham. Tak payah. Payah nak terima. Sebab apa? Sebab pegangan yang ada dah tu, perkara jahat mana mungkin datang dari qada dan qadar, perkara yang Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala murka. Macam mana perkara yang Allah marah muka Allah yang mengqada qadarkan? Maknanya dia payah nak terima sebab bercanggah dengan akidah yang diperangi hak sesat tu. Hak khilaf ulama kafir ataupun dosa besar akidah yang berakidah yang berpegang perkara jahat bukan datang dari qada dan qadar. Payah nak terima, bukan payah nak faham. Sekian perkara baik qada dan qadar, sekian perkara jahat qada dan qadar. Payah nak faham? Payah nak terima. Ni kalaulah berpegang dengan akidah yang terpesong, kena bertaubat molek lah. Kena bertaubat molek. Ini rukun iman yang keenam, sekalian perkara qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Muslim Nabi bersabda, wabil qadari kulli. Dan engkau beriman dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah sekaliannya. Habis kata. Sekalian dah. Allah Ta'ala berfirman, khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Allah menjadikan sekalian perkara. Itu qadar perbuatan Allah. Qadanya di mana?
Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan bermula Tuhan engkau ya Muhammad menjadi ia. Ayat sebelum tu, ayat yang lain menjadikan sekian perkara. Allah menjadikan akan barang yang ia kehendak, yang ia pilih. Makna sekian perkara yang Allah jadikan, Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala pilih. Mana pun ni, Allah Ta'ala kehendak pilih akan sekalian perkara yang Allah Ta'ala jadikan. Allah ni khaliqu kulli syai' dalam ayat Quran. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Semua yang berlaku ni Allah jadikan sekalian. Apa yang Allah lakukan? Apa yang sedang berlaku sekarang di kita? Kita hidup, kita boleh duduk, kita boleh nampak, kita boleh dengar, kita boleh gerak diam. Itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Allah jadikan sekalian perkara ni, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Di ayat yang lain pula Allah Ta'ala berfirman, bermula Tuhan engkau ya Muhammad menjadikan ia akan barang yang ia kehendak, yang ia pilih. Mana sekian perkara yang telah jadikan adalah datang daripada kehendak Allah, pilihan Allah pada azal. Mana Allah berkehendak, Allah memilih sekalian perkara. Itulah hak rukun iman yang keenam. Sekalian perkara datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan pergi kepada bicara qada terlebih dahulu. Qada, ketentuan kehendak Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, yang muwafaqah dengan ilmu. Qada, kehendak, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu. Mana apa ni? Selaras dengan ilmu. Allah menghendaki, menentukan pada azal perkara yang Allah Ta'ala kehendak, Allah menentu pada azal, Allah mengetahui pada azal. Dia apa ni? Dia ni berlaziman antara ni kehendak Allah pada azal dengan mengetahui Allah pada azal. Jadi qada, kehendak Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu. Kena mati molek di ilmu tu. Kena mati molek di ilmu. Ilmu mengetahui segala-gala perkara pada azal, iradah menentukan segala-gala perkara pada azal. Apabila kehendak Allah, ketentuan Allah muwafaqah dengan ilmu, mustahil sama sekali berubah. Dia kena mati molek situ. Tapi tak akan bicara satu-satulah. Kemudian saya sebut ilmu mengetahui, iradah menentu ni dipanggil isnad majazi. Sanda sementara kepada sifat. Yang mengetahui Allah yang bersifat dengan ilmu. Yang mengetahui adalah Tuhan yang bersifat dengan ilmu. Yang menentu adalah Tuhan yang bersifat dengan iradah. Yang melakukan adalah Tuhan yang bersifat dengan kudrah. Bukan ilmu yang, bukan sifat ilmu yang mengetahui. Tuhan yang bersifat dengan ilmu yang mengetahui. Bukan sifat iradah yang menentukan. Tuhan yang bersifat dengan iradah yang menentukan. Kita panggil apa ni? Tuhan tahu segala-gala. Tuhan menentu segala-gala. Tuhan melakukan segala. Anak gitu lah. Bukan diri sifat tu, bukan diri sifat iradah yang menentu, bukan diri sifat kudrah yang melakukan. Tuhan yang menentu, Tuhan yang melakukan. Kalau sebut kata sifat iradah lah yang menentukan, dia panggil isnad majazi. Letak sementara kepada sifat. Hakikinya siapa yang menentukan? Tuhan. Allah yang menentukan. Siapa yang melakukan? Tuhan. Allah yang melakukan. Bukan sifat kudrah. Kalau kata iradah menentu, kudrah melakukan, itu isnad majazi. Jadi bicara berkaitan dengan qada terlebih dahulu.
Di sini ada ni pendidikan Islam tingkatan 3. Pendidikan Islam tingkatan 3. Pelajaran yang ke-14, beriman kepada qada dan qadar. Dia qada juga dahulu. Qada, kehendak, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Tapi ayat tu perlu kepada penjelasan lah. Qada, istilah qadanya ketentuan Allah. Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang azali terhadap semua makhluk. Dia gitu. Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang azali terhadap semua makhluk. Faham tak? Semua makhluk. Semua makhluk lah. Hak ada ni makhluk belaka kan? Ke bukan makhluk? Hak ada ni makhluk lah. Bukan ni kalau kita ni, bukan tubuh kita je makhluk. Gerak diam kita makhluk tak? Tuhan buat. Hidup kita nampak terang, kita dengar terang. Bukan makhluk, bukan Tuhan buat. Makhluk tu. Tapi kita sebut makhluk ni kat stokor ni ialah tubuh ni lah makhluknya. Ni stokor tubuh ni makhluk Allah jadikan. Lepas tu yang berlaku di tubuh ni bukan makhluk, bukan Allah jadikan. Ni terdetik di hati ni, bukan Allah yang jadikan. Berkelip mata memandang, bukan Allah yang jadikan. Allah jadikan panggil makhluk. Tapi kena orang molek lah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang azali terhadap semua makhluk. Sebab apa? Sebab yang ada ni selain dari Allah, makhluk belaka. Hak di langit, makhluk. Di langit, makhluk. Hak sekarang ni di alam barzah, makhluk. Sekarang ni hak di syurga neraka, makhluk. Yang berlaku di alam barzah, ketentuan Allah pada azal. Yang berlaku di syurga sekarang ni, hak ada sekarang syurga neraka sudah ada ahli sunnah wal jamaah. Ada malaikah yang menjaga syurga dan neraka. Yang berlaku syurga neraka itu makhluk. Yang sedang berlaku di syurga neraka makhluk. Semuanya telah ditentukan Allah pada azal. Itu semua makhluk. Bukan makhluk ni hanya kena kepada macam kita tengok manusia, tubuh manusia. Betul lah, makhluk lah. Tapi yang berlaku di manusia setiap saat adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah lah Al-Khaliqu, Allah Khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Kemudian didatangkan contoh qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh ni. Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan sejak azali akan mencipta manusia di bumi. Itu contoh. Itu contoh je. Kemudian qadar. Qadar istilah dianya pelaksanaan sesuatu perkara. Ni hak berlaku sekarang ni. Pelaksanaan sesuatu perkara yang sedang berlaku ni, pelaksanaan lah panggil. Qada, ketentuan. Qadar, pelaksanaan. Sama dengan buku pasti tahun 6. Gitulah. Buku pasti tahun 6, ketentuan, kemudian pelaksanaan. Itu buku pasti tahun 6. Maknanya tingkatan 3 pun pelaksanaan. Faham pelaksanaan yang sedang berlaku sekarang? Pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah Ta'ala sejak azal. Contoh, dibuat contohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh qadar pelaksanaan ni, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia yang telah mendiami bumi. Sebab apa? Sebab Allah menentukan pada azal akan dijadikan manusia di bumi. Pelaksanaannya Allah menjadikanlah manusia mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah pada azal. Allah menjadikan manusia ni bila
di mana Allah telah menentukan pada azal, pada masa Allah melaksanakanlah. Allah pun melahirkan seorang manusia pada masa tertentu, pada tempat yang tertentu, sebagaimana ketentuan azali. Itu contoh. Kita hari ni tak baca Hidayatul Syibian saja ni. Baca pendidikan Islam tingkatan 3. Suka. Apa yang tinggi dah tu tingkatan 3. Bukan sekolah rendah. Kemudian maksud beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar bermaksud meyakini bahawa meyakini bahawa satunya Allah Subhanahu wa taala ni, meyakini iman mengaku putus di hati, yakin, berpegang kejak di hati. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menentukan setiap perkara yang berlaku kepada makhluk, menentu dengan ilmu dan kehendaknya, yakni iradah. Diletak menentu dengan ilmu dan iradah. Memang qada ni ada pandangan ulama ia letak pada takluk ilmu. Kita bicara takluk iradah. Ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Memang ada pandangan qada adalah ilmu. Tapi iradah ke ilmu ke berlaziman. Apa yang ilmu mengetahui akan ada pada azal, iradah pun menentu akan ada, iradah pun menentu pada azal. Dia berlaziman dua tu. Yang kedua, yang ni beriman qada dan qadar bermaksud meyakini bahawa, yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ni qadar, ketentuan tersebut mengikut ketetapannya. Ketetapan tu qada. Yang ketiga, hak kena yakin ni semua perkara tertakluk kepada kehendak dan kekuasaan. Kehendak tu qada, kekuasaan tu qadar Allah, sama ada yang baik atau yang buruk. Yang buruk tu kena hurailah. Yang buruk kita yang jahat. Sebab ada orang hurai, yang buruk tu apa? Qada qadar. Miskin, sakit, hati je. Kufur maksiat tak masuk. Gitu jadi. Kemudian dia ada ni. Dia nak baca tak pandai, saya ni jawi. Pe, ra, ya, sin, mim, alif. Apa? Pe, ra, ya, sin, mim, alif. Pe, ra, ya, sin, mim, alif. Lepas tu ilmu. Tak pandai nak baca jawi baru ni. Pe, ra, ya, sin, mim, alif. Perisma. Apa makna? Perisma ilmu. Saing pula ada ni. Mana perisma ilmu? Perisma ilmu. P-R-I-S-M-A. Perisma ilmu. Apa sih perisma? Ni orang sekolah lama-lama pun, kita ni tak ada sekolah muda-muda pun. Pecing dah buat ada pun. Sekolah lama-lama. Perisma ilmu. Tu ialah dah haji kata gitu ya. Perisma ilmu, apa dia? Qada berkaitan dengan kehendak, yakni iradah dan ilmu Allah. Qadar berkaitan dengan kudrah dan perbuatan, ini af'alullah Subhanahu wa taala. Ada perisma ilmu. Qada berkaitan dengan kehendak, iwak kurungan iradah, dan ilmu Allah Subhanahu wa taala ni. Qadar berkaitan dengan kudrah dan perbuatan, ini af'alullah. Prisma ilmu. Boleh balik tengoklah hak buku ni. Hak buku pendidikan Islam tingkatan 3. Dia ada datang dalil apa semua tu hak berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala.
Mana contoh ayat yang dia ambil sebagai dalilnya adalah iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Surah Al-Imran ayat yang ke-47. Iza qada amran, apabila berkehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah berkehendak melaksanakan sesuatu perkara, maka dia hanyalah berfirman kepadanya, kepada sesuatu perkara, jadilah engkau, lalu jadilah ia suatu perkara. Jadi iza qada amran, apabila berkehendak ia akan satu perkara, itu qada. Fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka dia hanyalah, Allah hanyalah berfirman kepadanya, kun, jadilah engkau, lalu jadilah ia. Jadi hak ni sama dengan ayat itulah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun tu. Innama amruhu, sesungguhnya pekerjaan Allah, iza arada syai'an, apabila telah menghendaki oleh Allah Ta'ala akan sesuatu perkara. Iza arada, arada dengan fi'il madhi, isyarat kepada ketentuan azali sedia kala. Bila telah menghendaki oleh Allah pada azal, kehendak, iradat, kehendak. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bahawa Allah pun berfirman, kun, jadilah kamu, fayakun, maka jadi. Jadi kun fayakun ni pergi kepada qadar perbuatan Allah. Jadi kun fayakun ni kena ngaji suku pula tu. Sebab itu bukan Allah lakukan dengan perkataan, dengan kata. Sebab kalam ni bukan taksir, kalam ni dilalah, menunjukkan bahawa bersegeranya Allah lakukan seperti Allah Ta'ala kata, maka berlaku. Tak ada ni. Ini kinayah daripada segera Tuhan lakukan seperti Allah Ta'ala kata. Tapi Allah bukan menjadikan dengan kun. Sebab kun ni kalam. Allah jadikan suatu perkara dengan sifat qudrah, bukan dengan sifat kalam. Ada ni. Allah menjadikan suatu perkara dengan sifat qudrah, qadar perbuatan Allah yang bersifat qudrah, bukan dengan kalam. Kun tu firman Allah, tu kalam. Kalam Allah dilalah menunjuk atas bersegeranya Allah melakukan seperti Allah hanya kata. Gitu. Tapi bukan jadikan dengan kun, atau kena ngaji suku pula tu. Salah faham di situ. Allah kun gitu ya. Maka berlaku gitu. Dah. Bukan dengan kun. Ada pakai kinayah sahaja. Tak ada pakai zahir gitu. Allah buat dengan sekali kun, ada kena. Kun firman Allah, kalam. Kalam bukan menjadikan. Inilah kalau kita bandingan macam kita lah. Kamu cakap aja jadi lalu. Pada ni. Dia bercakap je sepatah, jadi selalu. Jadi tu dengan bercakap ke dengan orang buat? Bukan dengan bercakap. Demo tak payah mana, kaki tangan ramai. Demo buat dengan lidah je. Buat dengan lidah main. Bukan makna apa? Cerita berlaku, jadi lalu. Ada segeranya. Sebab apa? Ramah kaki tangan. Gitu. Jadi iza qadallah tu qada, ayakul lakum fayakun tu qadar. Dia pun datangkan hak hadis, hak saya biasa baca tu, hadis hak Muslim tu, hak rukun iman, hak 6 perkara tu. Antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Khair wa syarihi itu diterjemah dengan dan kamu beriman pada qadar Allah terhadap perkara baik dan buruk. Dia baik buruk juga tu. Baik dan buruk. Baik dan jahat. Lepas tu dia ada pecahan pula. Qada, ada qada mubram, ada qada mu'allaq. Tu kita akan bicara semula tu.
Nak buku pendidikan Islam tingkatan 3 dimulai di muka surat 111. Jadi kita balik kepada qada. Boleh kita bicara qadar. Rukun iman yang ke-6, 2 pegangan. 2 pegangan ni ada yang terpesong asing-asing. Ada terpesong pada qada, tidak terpesong pada qadar. Ada yang qadanya tidak terpesong, qadarnya terpesong. Ada yang qada terpesong, bukan ahli sunnah, tapi qadarnya tidak terpesong. Ada yang qada tidak terpesong, comel dengan akidah ahli sunnah, tapi qadarnya terpesong. Dia itu. Dia 2 pegangan yang asing-asing. Mana dua-dua ni kena faham satu-satu. Beriman dengan qada, beriman dengan qadar. Apa dia qada, apa dia qadar, tu panjanglah. Kita kena ambil satu-satu, tapi saya akan mulai dengan qada. Kehendak Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu. Muwafaqah ni ayat kitab. Ayat kitab muwafaqah lah kalau kita selaras seiring dengan ilmu. Apa yang Tuhan tentu pada azal, Tuhan mengetahui pada azal. Apa yang Tuhan mengetahui pada azal, Tuhan menentu pada azal. Dia gitu. Jadi mati di ilmu. Sebab apa? Sebab ilmu mengetahui segala-gala. Ke ilmu mengetahui sebahagian-sebahagian. Ilmu mengetahui segala-gala. Tapi ilmu mengetahui ni segala-gala yang wajib, yang mustahil, yang harus. Tapi kepada yang harus je lah. Sebab qada qadar hanya berkait dengan perkara yang harus. Perkara yang wajib, yang mustahil tidak berkait dengan qada dan qadar, tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kira-kira segala-gala yang diketahui oleh Allah dengan segala-gala yang ditentukan Allah ni tak samalah. Sebab segala-gala yang diketahui oleh Allah ni segala-gala sungguhlah, termasuk yang wajib dan yang mustahil. Tapi kita bicara ketentuan Allah ni segala-gala, segala-gala yang harus. Segala-gala mumkinun, mumkinat saja. Tak apalah itu istilah ilmu. Jadi sekarang ni ilmu mengetahui segala-gala pada azal, iradah menentukan segala-gala perkara pada azal. Segala-gala. Tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Segala-gala. Maka ada lagi tak ketentuan yang tergantung? Ada tak ketentuan yang tergantung? Tidak adalah. Sebab Allah mengetahui segala-gala perkara pada azal, dan Allah menentukan segala-gala perkara pada azal. Allah telah menghendaki, menetap dah, memutus dah pada azal. Tak ada tergantung. Kemudian Allah mengetahui segala-gala pada azal, iradah menentukan segala-gala pada azal, mustahil berubah. Kalau berubah saja, di mana duduk sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kena faham situ. Sebab tu kita kena mati di ilmu. Bila kita mati ketentuan Allah, ketetapan Allah di ilmu, maka tidak ada yang tergantung dan tidak ada yang berubah. Hak azali, mubram putuh belaka dah azali. Hak tergantung kita akan bicara nanti. Hak tergantung mu'allaq adalah di Lauh Mahfuz, di suhuf malaikah. Tu hak tergantung. Itu bicara lain. Kita bicara rukun iman yang ke-6 adalah qada azali. Qada Lauh Mahfuz azali ke? Tidak azali, sebab Lauh Mahfuz makhluk yang Allah jadikan kemudian. Ada ni. Jadi kena beza antara yang kita bicara sekarang, hak rukun iman yang ke-6, ketentuan azali, bukan ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz. Ketentuan azali ni tidak ada penghujung. Ketentuan di Lauh Mahfuz hanya setakat kiamat saja. Ketentuan azali yang kita bicara rukun iman ni, kita bicara rukun iman ni, ketentuan azali tidak ada penghujung. Adapun ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz hanya sampai
ke kiamat sahaja. Cakap tu je. Di catatan di Lauh Mahfuz ni lah ada yang mubram, yang putus, ada yang muallaq, yang tergantung. Hanya di Lauh Mahfuz saja yang tergantung. Tapi yang tergantung di Lauh Mahfuz berlaku ikut satu jalan ke sebagaimana hak azali yang mubram, putus dah segala-gala perkara. Pada ni kena fahamlah, bukan kata dinafikan qada muallaq. Yang di Lauh Mahfuz tidak dinafikan. Tapi kalau kita bicara hak qada azali, iradah ilmu, mubram sekalian. Tak ada, putus sekalian. Sebab apa? Qada, saya sebut ulang-ulang kan. Kehendak Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah. Allah putus dah segala-galanya. Mubram dah, tak ada tergantung-tergantung. Kalau ketentuan Allah tergantung, ilmu Allah macam mana? Faham tak? Tambahan pula, kalau ketentuan Allah berubah, ilmu Allah letak di mana? Macam kita, jadi faham tak macam kita? Kita nak cerita seorang, cerita mesyuarat. Kita bermesyuarat. Ada keputusan yang sudah diputuskan sebulat suara. Ada yang keputusan ni buat dua pelang. Pelang A, pelang B. Tahu, faham tak? Kita rancang seumpama ni, kalau nanti jadi begini, kita tukar kepada pelang B. Ni. Apa ni? Tergantung orang panggil. Tergantung. Tengok dulu berjalannya macam mana. Ada yang telah kita putuskan. Ada yang kita tidak putuskan. Kita gantung. Kalau begini, kalau begini. Ada perkara, kita bawa ke hadapan. Kita mesyuarat kemudian. Begitu. Kenapa ada perkara yang kita buat dua pelang? Ilmu kita. Pengetahuan kita jahil. Kita dah nak putusan. Takut jadi pasal lain kan? Okey, kita buat. Kalau keadaan begini, kita buat begini. Kalau keadaan begini, kita tukar. Kita buat pelang B. Tergantung orang itu. Ilmu kita. Bahkan jahilnya kita. Hak kita putus dah sebulat suara. Bukan keputusan seorang di. Keputusan ahli mesyuarat ni. Hak putusan molek dah sebulat suara. Terkadang terpaksa diubah kemudian. Kenapa? Kerana kita jahil. Kita tak sangka jadi seumpama tu. Kenapa? Kerana kita jahil. Sebab itulah keputusan kitanya putus dah. Kita kena ubah. Ada perkara yang kita putus tapi dua jalan. Gitulah bandingan. Ketentuan Allah ni muafakah dengan ilmu. Muafakah dengan ilmu. Allah telah menghendaki, menetap, memutuskan. Tak ada tergantung-tergantung. Pada azal akan sekian perkara. Mustahil berubah sama sekali. Yang tergantung, yang berubah adalah catatan di Lauh Mahfuz. Kita akan bicara kemudian. Ini kita bicara hak rukun iman yang keenam terlebih dahulu. Simple sahaja, ini pegangan. Kemudian apa yang ditentukan Allah pada azal, apa yang tercatat di Lauh Mahfuz, itu bukan pembicaraan kita, sebab itu perkara gaib. Ketentuan Allah Ta'ala pada azal hanya Allah mengetahui, malaikat pun tak tahu. Tak ada ni. Hak catatan di Lauh Mahfuz pun gaib bagi kita. Tak ada persoalan, tak ada fikir tu. Berdoa dapat bahagian, tidak berdoa tidak dapat bahagian. Contoh, itu perkara gaib. Sampai masa kita berdoa, kita pun dapat bahagian. Berdoa itulah ketentuan azali, dapat bahagian itulah ketentuan azali. Sebab kita berdoa ni qada qadar. Kita berdoa
Cukup syarat pun qada dan qadar. Kita berdoa di waktu, di tempat yang mustajab pun qada dan qadar. Ke hak kita sendiri? Qada qadar belaka. Diperkenankan kemudian qada qadar. Gitu jelah. Lepas tu kita macam mana? Kita sebagai hamba berdoa lah. Kita sebagai hamba berdoa. Tiba-tiba Allah tidak menentukan, Allah tidak menerima doa kita, Allah tidak makbulkan doa kita. Sebab apa? Sebab Allah telah menentukan pada azal doa kita tak cukup syarat. Makan pakannya haram. Ya Allah, ya Allah. Mana makan pakai daripada sumber yang haram. Allah tidak berkenan. Itulah qada qadar. Mana qada qadar yang sedang berlaku pada kita sekarang? Beriman, beramal soleh, belajar, itu qada qadar. Apa yang sedang berlaku sekarang? Sekarang adalah qada dan qadar. Patuh berdoa tu adalah ni kita sebagai hamba yang lemah, kita dituntut sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa manakah yang merubah takdir di Lauh Mahfuz? Itu perkara gaib. Gi naik di tadi Lauh Mahfuz lah, nak kena panah peti. Itu perkara gaib, sudah korek lah waktunya. Tapi di antara contohnya hak muallaknya berdoa la yaruddul qada illa ni hak dalam ni hak tadi hak pendidikan Islam tingkatan 3. La yaruddul qada'a illa du'a wa la yazidu fil umri illa al bir. Riwayat Tirmizi. Tidak menolak ketentuan Allah melainkan doa. Doa boleh menolak ketentuan Allah. Dan tidak menambah umur seseorang melainkan amal kebajikan. Ketentuan Allah mana ni? Di Lauh Mahfuz, bukan hak azali. Gitulah. Maknanya di Lauh Mahfuz berdoa. Maka lepaslah dia daripada nasib yang buruk. Tidak berdoa, kekal nasib yang buruk. Dia pun berdoa, tertolaklah nasib yang buruk. Itu contoh. Jadi tertolaklah ketentuan Allah hak nasib yang buruk tu. Tapi dia terlepas dari qada yang buruk, nasib yang buruk tu, itulah azali. Gitu je lah. Dan tidak menambah umur seseorang melainkan amal kebajikan. Amal kebajikan ni boleh memanjangkan umur, boleh menambah umur. Ulama khilaf pula, tambah masa umur ke ataupun tambah barakah umur. Itu khilaf ulama pula. Tak mana tambah masa umur ataupun tambah barakah umur. Tambah masa umur macam mana? Ayat Quran jelas-jelas kan? Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Siapa aja tak ada dah sesaat. Cepat sesaat, lambat pun tak ada dah. Itu hak mubram, hak azali. Hak kata boleh tambah umur ni hak muallak di Lauh Mahfuz. Umur dia ni tidak bertambah ataupun umur dia bertambah kerana dia melakukan kebajikan sebagaimana hak azali. Itu jelah. Sebab seseorang yang melakukan amal kebajikan qada qadar. Umur 60 jadi 61. 61 itulah hak azali. Ada gitu je. Jadi kita nak bicara hak qada muallak ni, kita kena benda ni kena apa ni, kena mati molek dulu di rukun mat kenang tu. Sebab apa? Wala radda lima qadaita. Tidak ada yang boleh tolak kehendak engkau ya Allah. Hak ni doa boleh menolak kehendak Allah. Tidak menolak akan kehendak Allah melainkan doa. Dah kita baca tu, wala radda lima qadaita. Apa makna wala radda lima qadaita? Tidak ada yang boleh menolak akan barang yang kau qadakan. Tak ada boleh tolak. Mana boleh tolak qada Allah?
Hak mana pula tu? Hak azali. Hak tidak menolak akan qada malaikat doa, qada muallaq di Lauh Mahfuz. Terubah di situ, yang terubah itulah hak azali. Mana? Faham pegang je ni semua benda gaib dah ke? Bukan hak azali gaib. Bahkan yang tercatat di Lauh Mahfuz pun gaib. Bahkan yang tercatat di budak umur 4 bulan pun gaib. Lauh Mahfuz ialah hak tercatat di budak umur 4 bulan. Fayursalu alaihil malak. Wa yu'maru bi katbi arba'i kalimat, bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun tu. Hak mereka diperintah tulis 4 perkara di budak umur 4 bulan. Itu hak depan kita tu. Gaib ke boleh scan? Apa? CT scan. Apa ni? MRI. Tahu CT scan? Scan tu pintu masjid tu scan ni, mana? CT scan. CT. CC bukan nama orang ni, CT scan ataupun MRI. Boleh nampak tak? Hak malaikat catat 4 perkara di budak 4 bulan. Gaib. Sama telah hak Lauh Mahfuz, sama telah hak di ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya faham, kita pegang. Tak tu saja. Ini semua perkara gaib belaka. Tapi kita kena mati dulu hak rukun iman yang ke-6. Allah telah menghendaki, telah menentu, telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala pada azal. Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu. Sampai masa berlaku, Allah yang melakukan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Itu tersambung semulalah hak rukun iman yang ke-6. Wallahu a'lam. Ni kadang-kadang kata berat. Dia tu ilmu ni berat, dia kata. Berat ilmu hok. Tak tahulah beratnya kok mana. Tak ada berat-beratnya. Faham? Pegang. Tak usah duk korek-korek. Hok mana-mana tu gaib. Dah lah. Kita pegang qada-qadar, cakap. Hok kita semua cakap asbab tak ada salah. Tak ada salahnya cakap asbab. Tapi di hati dah ingat pun ke Tuhan. Kita orang awam tak ada salah apa pun. Tak ingat pada qada-qadar Tuhan. Janji ingat hukum Tuhan sudahlah. Ingat hukum. Ni boleh, ni tak boleh. Ingat hukum tu hak wajib bagi kita. Jangan duk langgar hukum. Apabila lupa akan hukum Allah tu, langgar hukum tu. Cakap sedap kata kat orang. Haram tu. Oh, tak ingat. Dah ingat ke hukum. Jadi kita ni wajib ingat akan hukum hakam Allah. Nak ingat qada-qadar ni bukan kewajipan kita. Kita hanya berpegang sekalian adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab Hidayatus Sibyan muka surat 17. Muka surat 17. Baris yang ke-11 daripada atas. Surat 17 baris ke-11 daripada atas. Surat 17 baris ke-11 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yaitu doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini masuk kepada perkara yang disunatkan selepas daripada takbiratul ihram, iaitu membaca doa iftitah. Dalam kitab kita ni didatangkan 2 doa iftitah yang asing-asing. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu doa iftitah yang lain. Wajjahtu wajhiya lillazi, itu doa iftitah yang lain. Jadi didatangkan 2 doa iftitah ni. Setengah-setengah kitab dia hanya datangkan doa iftitah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, hadis Muslim,
wajjahtu wajhiya lillazi. Tu didatangkan sebab tu paling afdal. Doa iftitah ni dia banyak datang daripada Nabi SAW doa iftitah ni. Tapi dalam banyak-banyak doa iftitah ni yang paling afdalnya doa iftitah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Hadis Muslim, hadis sahih Muslim. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin tu. Yang mana wajah tu ni dia nak dekat dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang menghikayatkan, yang menceritakan perkataan Nabi Ibrahim AS. Tapi hak perkataan Nabi Ibrahim AS tu, inni wajah tu, ada ini di hadapan. Tak ada dia. Doa kita tidak ada ini. Kalau kita baca doa kita jangan buat ini tu. Kemudian di hujung tu pula bukan wa anna minal muslimin, wa anna awwalul muslimin. Situ. Hak kitanya wa anna minal muslimin. Dalam ayat Al-Quran wa anna awwalul muslimin. Wa anna aku di situ Nabi Ibrahim alaihissalam. Awalul muslimin, hak awal-awal orang Islam. Dan memang ada riwayat Imam Baihaqi, Nabi baca doa iftitah wa ana awalul muslimin juga. Ada riwayat Baihaqi wa ana awalul muslimin. Jadi kalau Nabi ni hak awal orang Islam, hak Nabi ni betul lah hak di kalangan ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita nak baca boleh ke tak? Wa ana awwalul muslimin. Sebab ada Nabi baca doa iftitah wa ana awwalul muslimin, hadis riwayat Imam Baihaqi. Kita boleh baca wa ana awwalul muslimin, kosak kita hanya nak ikut bacaan. Jangan kosak makna. Jangan kosak makna. Kalau kosak makna salah besar lah. Mana ada kita awal Islam. Kita orang kemudian orang Melayu ni. Awal kot mana. Kalau Nabi betul lah awal Islam. Dia kalangan ummah Nabi. Nabi Ibrahim betul lah awal Islam. Kalau kita awal kot mana. Kalau kita nak baca wa anna awalul muslimin, kita hanya kosak nak ikut bacaan je. Bukan kosak makna. Dia kena gitu. Tapi tak payah bacalah wa anna awal muslimin tu, wa anna minal muslimin. Ni hak riwayat Imam Muslim. Tapi nak ceritanya dia sama dengan ayat Quran. Sebab itulah wajah tu ni yang paling afdal. Kemudian hak Allahu akbar kabira tu, sang-sang kita tak ada. Dan kita beriyah adalah Allahu akbar kabira tu. Tapi dalam kitab kita ni hipung dua. Dan kita orang tua pun ajar hipung dua juga tau. Ada tak orang tua ajar kita wajah tu, mula daripada wajah tu? Tak. Allahu akbar kabira belaka. Allahu akbar tu cerita dah sebelum ni. Baris tu Allahu akbar. Kita bacanya Allahu akbar kabira. Itu lebih afdal. Takbir ni kena jazam. Jazam apa? Mati ra. Tu dah lah. Allahu akbar kabira. Merah tu bagi depan. Tapi afdal kita baca dengan bagi mati Allahu akbar kabira. Nak baca Allahu akbaru kabira pun baca je lah. Gitu je lah. Ada ni. Jadi tak ada orang kita ni doa iftitahnya wajah tu wajhiya lillazi, tak ada dah. Semuanya dimulai dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lillazi. Jadi waktu kita ajar ni, ajar dua riwayat hadis no. Bukan satu tu. Bukan satu. Jadi panjang sikit lah. Sama macam waktu ajar kita doa sebelum salam tu lah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Tu hadis lain. Ya muqallibal qulub. Hadis lain. Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu. Hadis lain. Hadis lain-lain tu. Kan kita doa sebelum salam kan, mula-mula sekalinya Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lamtu wa ma asrartu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Kan gitu. Dia kena baca masa nak beri salam semalam boleh baca.
Baca tengah gini dia bolong jadi. Jadi bolong. Bukan kita diajar doa seumpama tu. Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu kan. Lepas tu kita sama pula. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Lepas tu di hujung tu, ya muqallibal qulub. Allah panjangnya. Tu 3 hadis situ, bukan 1 hadis. 3 hadis situ. Cuma antara 3 hadis ni, mana yang paling afdal kalau kita nak pilih se? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Itu lebih afdal kalau nak pilih se. Dan kalau kita ingat dah 3 tu baca habislah kalau nak pilih se. Itu 3 riwayat hadis yang berbeza. Nak ambil satu je. Pilih Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Itu hal lebih afdal. Jangan berhenti setakat tu perhabislah dianya. Allahumma inni a'udzubika min qabri berhenti setakat tu pelik pulak lah. Perhabislah bahagian 4 perkara yang kita minta berlindung tu kan. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fitnatil azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ada dalam kitab kita 5 kali. Ke tak ada dalam kitab kita ni. Dia tak ada. Dia hanya datangkan tasyahud selawat sahaja. Lepas tu doa sebelum salam tu dia tidak didatangkan. Tak ada. Tak ada doa sebelum salam. Ke kita tak belajar Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu tu. Dah tahu tu maknanya sedar-sedar tu tahu dah. Gitu. Maknanya belajar tu masa mana? Tak tahu masa mana. Sebab kita memang diajar begitu dah. Doa iftitah pun kita diajar begitu dah. Bacaan rasman kita diajar begitu dah. Tapi di mana kita belajar? Tu dah ingat. Tapi Allah mafili ma qaddamtu wa ma akhartu memang ingat. Memang ingat. Mana bukan belajar besar-besar dah. Bukan. Belajar masa budak-budak. Belajar masa budak-budak. Doa iftitah pun belajar masa budak-budak. Semua budak-budak belaka. Doa kunut pun budak-budak belaka. Mana pada masa yang kita tak tahu pun siapa ustaz yang ajar kita tu. Tak tahu. Tak ingat pun. Bukan kata besar-besar baru pandai baca doa iftitah. Besar-besar baru pandai baca doa kunut. Ada. Memang itulah bacaan sembahyang kita. Mana ingat-ingat budak-budak ni memang bacaan tu ada. Termasuk doa sebelum salam, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Tu memang ingat. Memang kita tahu dah. Sebab tu jadi orang ajar kita masa kita budak-budak ni payah nak lupa. Payah nak lupa. Sebab saya pun doa sebelum salam tu dah amat dah hak bacaan doa tu saya biasa baca hak almarhum tu saya baca. Almarhum Baba Najmuddin baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi baca doa tu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu tu masih lagi boleh baca. Tadi sebut kata kena baca dalam sembahyang kan? Dah. Tak baca dah. Tapi kenapa masih lagi boleh ingat? Ini ilmu masa budak-budak. Kan naksi fil hajar. Seperti ukir atas batu. Ukir atas batu hilang ke tak? Tak hilang. Kalau tutup dengan lumuk pun, buang lumuk tu, ada balik ukiran tu takkan hilang. Ni orang kata ni, belajar masa tua seperti curah atas daun air atas daun keladi dia kata. Keluar masjid, kejut sikit je dah ingat dah. Keluar masjid, kejut ke sepak apa-apa luar masjid tu dah ingat dah. Dia belajar masa budak, kan naksi fil hajar. Seperti ukir atas batu. Jadi kita boleh ingat tu. Walaupun tak amat. Jadi hak doa iftitah ni, hak kita diajar oleh orang tua kita. Dimulai dengan Allahu Akbar kabira. Dia di antaralah hikmah dianya sebab kita takbir dah sekali. Allahu Akbar. Okey, kejap. Kita pun Allahu Akbar kabira. Ni tertambah pula. Lepas tu tak tinggal Allah Akbar kabira. Barulah Allah wajjahtu wajhiya lillazi. Apa paling afdal? Ada ni. Kita Allahu Akbar
dengan Allahu Akbar kabira, kita sunat senggang. Saktoh panggil, saktoh. Senggang senapah. Sunat senggang. Tak sambung tu tak sambung. Allahu Akbar takbir ihram. Allahu Akbar kabira itu doa iftitah. Bukan setakat dak sambung. Kita disunatkan saktoh, cerah sekejap. Ni ada orang ajar macam mana tak tahulah. Dia kata Allahu Akbar kabira tu bukan nak bercerita, sambung dengan takbir. Dia kena mana? Allahu Akbar kabiran walhamdulillah kasiran. Dia ajar gitu. Ha? Ya ada suruh. Saya dengar je. Ha? Sekarang ni dah kita takbir. Allahu Akbar kabiran walhamdulillah kasiran. Dia gitu. Jangan Allah Akbar kabiran semula. Mengulangi takbir batal sembahyang. Allah. Mengulangi takbir yang kedua membatalkan sembahyang, membatalkan takbir yang pertama. Jadi sekarang Allahu Akbar kabiran, mana kamu mengulangi takbir batal sembahyang. Ni ada belajar gitu. Sagut gitu. Allahu Akbar takbir ihram. Allahu Akbar kabira, itulah itu doa iftitah, bukan sambung. Kata macam-macam lah. Dia faham tak mengulangi takbir ni, kita Allahu Akbar, takbir ihram ni, kita pun Allahu Akbar. Takbir yang kedua membatalkan takbir yang pertama. Takbir yang kedua pun tidak dikira, makna kita tak ada rukun semayang, takbir tu ihram tak sah semayang lah. Ada. Dia timbul isu ni, tu imam. Dia Allahu Akbar. Lepas tu niat dia macam mana tak tahulah. Dia pun Allahu Akbar kali yang kedua. Jadi di takbir kali yang pertama mungkin niat dia bermasalah. Kemudian dia pun Allahu Akbar takbir kali yang kedua. Maka dalam kitab menyebut takbir kali yang kedua dia membatalkan takbir kali yang pertama. Takbir yang kedua pun tidak dipakai juga. Maknanya belum ada takbir. Mana semayang tidak sah. Dia memang dah kita sebut seumpama tu. Tapi tak berlaku perkara seumpama tu. Dia takbir yang kedua membatalkan takbir pertama ni, dia Allahu Akbar comel loteng dah. Dia nak takbir pula sekali lagi nak lebih kuat. Barulah takbir yang kedua membatalkan takbir yang pertama. Tapi kalau dia Allahu Akbar, tiba-tiba takbir tu ditolak. Dia ditolak balik. Sebab apa? Sebab niat tak cukup dalam tu contohnya. Makna takbir pertama tu dia tak ambuh. Maka tak ada lah takbir yang pertama. Allahu Akbar yang kedua, itulah takbir yang pertama. Sebab tu kalau tu imam takbir 2 kali, kita kena tanggung tu imam ni takbir pertama dia ditolak dah. Maka tak ada takbir 2 kali. Tak ada orang takbir pertama comel lotek, nak kuat semayang, nak takbir 2 kali. Tak ada. Kalau begitu barulah takbir yang kedua membatalkan takbir yang pertama. Tak akan berlaku seumpama tu. Kalau kita jumpa tikmat takbir 2 kali, pastilah takbir pertama tu bermasalah. Tu pasti dia tolak tu. Ada ni. Macam orang waswas tu kan, dia takbir. Dia sekarang ni takbir yang genap tak jadi, dia kena takbir yang ganjil. 1 takbir sah, 3 takbir yang 3 sah, 5 takbir yang ke-5 sah. Dia hak ganjil je sah. Jadi orang waswas macam mana? Allahu Akbar, lepas Allahu Akbar. Dia bilang tak tu genap ke ganjil? Tak bilang. Tapi walaupun dia takbir tu berkali-kali, semua takbir tu ditolak belaka. Dia niat keluar dari semayang belaka. Maka tak ada takbir lagi. Walaupun 10 kali pun. Kan? Takbir yang genap tak jadi. Dia kena takbir yang ganjil. Ganjil macam sekali takbir. Macam ni. Takbir sekali, takbir yang kedua, takbir yang ketiga. Yang ketiga baru jadi. Yang kedua membatalkan takbir yang pertama. Yang kedua tak jadi. Yang ketiga baru jadi. Takbir pula yang keempat. Yang keempat ni membatal yang ketiga. Yang keempat pula jadi. Takbir yang kelima baru jadi. Jadi mana hak ganjil je hak jadi. Ada ni. Tapi orang hak waswas takbir berulang kali tu, takbir sebelum tu dia tolak belaka dah, tak ada. Maka tak ada lah. Tak ada. Kata takbir 10 kali, sekali jugalah akhir sekali hak jadi tu. Gitu. Bukan kata orang waswas ni takbir genap ke ganjil.
Dia takbir berulang kali kan. Kalau genap tidak sah. Kalau ganjil baru sah. Oh, kena bilang seorang bilang. Genap ganjil, genap ganjil. Dah. Dia gini. Kalau berjumpa tu imam takbir 2 kali, tu imam takbir pertama tu tak jadi. Kita tanggung gitulah. Boleh ikut je lah, tak ada masalah. Cuma tu imam ni kena pandai lah. Kalau dia Allahu Akbar, tiba-tiba niat dia bermasalah. Niat dia tak jadi contohnya. Jangan winapok turun tangan, duduk diam gitu. Lepas tu Allahu Akbar, takbir semula. Orang belakang tak sedar, takbir semula. Bila orang belakang tak sedar takbir semula, tapi pertama dah jadi ni bagi tu imam. Tapi orang belakang dengar hak pertama, maka orang belakang pun Allahu Akbar. Lepas tu imam takbir yang sebenar, hak perlahan tu. Maknanya makmum jadi dulu daripada tu imam, dimaafkan. Apa kata? Tu imam kan buat gitu supaya tak jadi ni Allahu Akbar, orang pun takbir. Mula. Dah takbir semula nak takbir. Tak jadi. Lelah makmum main gitu. Oh, main duduk tak jadi. Tak sungguh ni. Ada tu imam dia Allahu Akbar, makmum dah takbir, makmum dah tengok hati. Siapa. Tu imam takbir tu ihram dah. Makmum ni hati. Lama. Okey. Barulah makmum takbir. Ada sebab apa? Tak boleh. Dia banyak kali berlaku, dia Allahu Akbar, makmum pun Allahu Akbar, tiba-tiba dia lepas tangan, suruh turun semula. Jadi makmum ni, tu imam takbir je, makmum dah takbir. Makmum tengok. Dia tengok. Jadi tu. Barulah makmum tu takbir. Kalau tu imam berlaku seumpama tu, takbir yang pertama tu dia tak jadi, takbir yang kedua senyap sudahlah. Mana akan jadinya makmum tu jadi takbir awal lah daripada tu imam. Sebab tu imam takbir perlahan pula tu. Dimaafkan. Sebab buat gitu? Sebab supaya tidak jadi makmum ni, jadi makmum dah lah payah juga dah dapat niat ni. Kalau main berulang kali kan susah pula makmumnya. Kemudian hak mengelepah tu saya bicara berkaitan dengan yang tidak disunatkan kita baca doa iftitah, dan juga tidak disunatkan kita baca ta'awuz. A'udzubillah pun tak sunat baca. Hak mengelepah dalam keadaan kalau kita tidak mengetahui kedudukan imamnya macam mana. Kita takbiratul ihram, imam baca perlahan. Jadi kita tak tahulah tu imam ni sedang membaca apa. Maka kita kena utamakan Fatihah kita. Terus kepada bacaan Fatihah. Sebab Fatihah kita kemungkinan boleh baca habis. Kalau tu imam lambat lagi rokok, kemungkinan Fatihah kita boleh baca sekerat aja. Sebab tu imam nak rokok dah masa dia takbir tadi. Jadi bila kita takbiratul ihram, kita tak tahu kedudukan imam macam mana, kita kena utamakan hak wajib, iaitu bacaan Fatihah. Doa iftitah sunat tinggalkan. A'udzubillah sunat tinggalkan. Fokus kepada hak wajib. Sebab kita tak tahu tu imam ni duduk di mana. Tapi kalau tu imam baca kuat, tu kita boleh tahu. Tu imam baca surah panjang sikit, doa iftitah mungkin tak sempat, a'udzu kita boleh baca. Tu imam baru mula baca surah, kita Allahu Akbar. Surah ni panjang juga sikit lah. Nak baca doa iftitah mungkin tak sempat, a'udzu jangan tinggal. Sebab apa? Surah tu kalau kita baca a'udzubillah pun tak ganggu Fatihah kita. Sunat baca a'udzubillah tu. Tapi kalau tu imam tu baca surah pendek, a'udzu pun jangan baca. Terus kepada bacaan Fatihah. Sebab kalau kita jadi masbuk, tiba-tiba kita sebelum membaca Fatihah kita membaca doa iftitah ataupun a'udzubillah, imam rakaat, kita tidak boleh rakaat segera mengikut imam. Kita wajib kena baca Fatihah, ganti bacaan sunat yang kita baca sebelum kita baca Fatihah. Sama ada bacaan sunat tu doa iftitah ataupun bacaan sunat tu hanya a'udzubillah. Jadi bila sebut masbuk ni kau panjang pula orang kita masbuk. Tu kena belajar suku tu. Muafiq masbuk kena belajar suku. Kena buat waibok molek. Muafiq masbuk, takrifan dia macam mana, hukum dia macam mana,
Permasalahan dia macam mana? Takrifan satu, definisi dia satu, hukum dia satu. Saya ni sebagai makmum, kalau imam rokok, saya nak buat macam mana? Adakah saya wajib menyelesaikan Fatihah? Sama ada saya wajib rokok segera, itu hukum. Nak menetapkan hukum, kena balik dulu. Kamu ni muafiq ke masbuk? Definisi itu kena jelas molek. Barulah pergi kepada hukum. Muafiq wajib menyudahkan Fatihah, imam tidak tanggung. Masbuk, imam tanggung Fatihah kalau masbuk. Tapi sebelum kita nak menyudahkan Fatihah walaupun imam rokok, sebelum kita nak rokok segera dengan kita tidak menyudahkan Fatihah, kita kena tahu kedudukan kita dulu macam mana. Barulah pergi pada hukum nak buat macam mana. Ni. Ada ni. Yang mana definisi itu hak terkadang jadi tak betul. Dia banyak tempat kita ni definisi tu salah. Termasuk dalam buku pendidikan agama di sekolah pun dia ada muafiq masbuk, dia jauh 5 tak silap. Tapi definisi dia sangat salah. Bukan salah, sangat salah. Berlapis-lapis salah. Bukan salah satu salah, berlapis-lapis salah. Muafiq sempat membaca Fatihah, masbuk tidak sempat membaca Fatihah. Salah sangat-sangat gitu. Kalau kita cakap teranu kok, muafiq dang baca Fatihah, masbuk tak dang baca Fatihah. Salah sangat-sangat takrifan seumpama tu. Ada ni. Kemudian dalam buku sekolah tu, muafiq masbuk hanya rakaat pertama sahaja. Tu salah juga tu. Muafiq masbuk berlaku tiap-tiap rakaat, bukan rakaat pertama saja. Kemudian dalam buku sekolah tu dia buat gambar masbuk ni, imam tengah sujud, makmum 2 orang tengah sujud, dia makmum yang ketiga ni baru nak takbir. Dia letak itu masbuk, maka tak dapat rakaat, dia kata. Jadi itu bukan masbuk bab rakaat, itu masbuk sembahyang. Itu lain bicara. Jadi dalam buku tu memang dia banyak sangat kesalahan. Bukan satu kesalahan, berlapis-lapis kesalahan. Dia bab masalah Fatihah wajib baca ke imam tanggung, itu muafiq masbuk rakaat dia panggil. Dia ada satu laginya, muafiq masbuk sembahyang. Itu lain. Siapa muafiq sembahyang? Yang sempat rakaat pertama bersama dengan imam, imam memberi salam, dia pun memberi salam. Itu dia panggil muafiq sembahyang. Satu lagi dia panggil masbuk sembahyang, dengan bahawa tidak sempat rakaat pertama bersama dengan imam, sama rakaat kedua, tiga, empat ke samalah, dia panggil masbuk sembahyang. Imam memberi salam, maka makmum masbuk tadi ni kena tambah rakaat, itu masbuk sembahyang. Jadi dalam gambar buku sekolah tu, makmum tengah takbir, imam tengah sujud, mana itu masbuk sembahyang. Itu bukan masbuk rakaat berkaitan dengan Fatihah, bukan. Mana gambar tu salah dah. Gambar tu salah. Makna gini, kalau kita masuk sembahyang, imam sudah iktidal, dipanggil kita masbuk sembahyang. Sebab apa? Sebab kita tak dapat rakaat pertama bersama rakaat pertama imam. Kita mari, imam di hujung surah, kita pun Allahu Akbar, imam pun rakaat, kita pun rakaat. Kita dipanggil masbuk rakaat, imam tanggung Fatihah. Sembahyang dipanggil muafiq, sebab dapat rakaat pertama bersama dengan imam. Kita pergi imam rakaat kedua, kita takbir masa imam baca Fatihah, kita dipanggil muafiq rakaat. Fatihah wajib membaca sendiri, imam tak tanggung. Tapi sembahyang dipanggil masbuk sembahyang, sebab kita tak dapat rakaat pertama bersama dengan imam. Itu bicara lain tu sebenarnya. Ni contoh kitab lah. Bila imam memberi salam, maka makmum masbuk menambah rakaat. Makmum masbuk mana pula menambah rakaat ni? Tak sempat rakaat pertama sama imam. Bila imam beri salam, makmum masbuk tambah rakaat ni kan. Sama ada masbuk ni ketika tambah rakaat sunat
bangun dengan kata Allahu Akbar pada berdiri, dan sunat angkat tangan ataupun tidak. Masbuk macam mana yang apabila imam memberi salam, dia pun bangun, sunat kata Allahu Akbar dan angkat tangan, bawa tangan dada. Masbuk yang macam mana lepas imam beri salam saja, dia bangun tambah rakaat, tidak sunat kata Allahu Akbar, bangun senyap-senyap je dan tak sunat angkat tangan. Masbuk yang macam mana? Apa benda pula masbuk lepas imam beri salam ni? Masbuk sembahyang. Ada ni. Masbuk rakaat, kalau dia dapat rakaat dengan tu imam, muafiq, dia panggil muafiq semai kalau rakaat dia dapat dengan tu imam. Jadi hak tu masbuk lain. Dalam buku sekolah dia tunjuk masbuk sembahyang, bukan masbuk rakaat. Jadi takrifan pun tak betul, hukum pun tak betul. Maaf 3 rukun panjang, muafiq yang ada keuzuran. Apa 3 rukun panjangnya? Rakaat, iktidal, sujud yang pertama. Salah begitu. Iktidal rukun pendek. 3 rukun panjang, rakaat, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Mana kalau campur dengan iktidal dan duduk antara dua sujud, makna maaf 5 rukun lah kalau kita kira kau. Tapi disebut maaf 3 rukun panjang. Iktidal rukun pendek, duduk antara dua sujud dipanggil rukun pendek. Jadi 3 rukun panjang ni pun salah juga. Jadi berlapis-lapis salah dalam buku sekolah tu. Jadi dia rakaat, iktidal, sujud yang pertama. Kalau tak habis juga baca Fatihah, imam nak duduk dah antara dua sujud, boleh rakaat, tak mau tanggung. Mana boleh rakaat? Kalau 3 rukun panjang sungguh pun belum habis baca tak boleh rakaat. Tu macam mana cara nak buat? Dia panjang, dia banyaklah masalah dianya. Tapi 3 rukun panjang sampai pada sujud yang kedua. Tapi dalam buku sekolah tu dibilang rakaat, iktidal dan sujud yang pertama. Jadi iktidal rukun pendek pun dibilang juga. Saya pernah dengar dalam TV, dia tak panggil 3 rukun panjang, dia panggil 3 rukun besar. Tak apalah panjang besar gemuk ke kau pandai lah. Dia panggil 3 rukun besar dalam TV. Tapi 3 rukun besar ni rakaat, iktidal dan sujud yang pertama. Salah begitu. Ada ni. Tu kena ngaji molek pula situ tu. Dan baca muafiq, tak dan baca masbuk, tak kena. Dapat masa satu Fatihah muafiq, tak dapat masa satu Fatihah sampai pada imam rakaat masbuk. Masa baca tak baca itu satu masalah lain pula. Ada ni. Contoh kita mayang 2 orang dengan kawan kita. Mana sama-sama tak boleh duduk imam belaka ni, pergi majlis suai di makmum semua ni, musafir dengan dia nampak lebih baik daripada kita, lebih bertua dari kita, awak duduk imam, kita di makmum misalnya. Dia Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Kita baca doa iftitah panjang macam doa iftitah ni. Kita baca Fatihah 1-2 ayat di rakaat dah. Kita tak dan baca Fatihah. Memang dah dan lah baru baca 1 ayat 2 ayat di rakaat dah. Tak dan baca. Kalau masa dan tau. Daripada takbir kita tadi sampai kawan kita rakaat tu, masa tu sempat dah 1 Fatihah. Kalau baca selalu sempat lah. Muafiq lah. Sebab dapat masa walaupun tak dan baca. Sekarang kawan kita takbir, kita pun takbir segera. Masa berjalan. Tapi masa tu kita gunakan untuk baca doa iftitah. Allah Akbar kabira, dengan wajah tu kita baca macam duk kapung. Ni masa musafir, kawan ni dia nak potong buat musafir letih ke macam, tak tahulah. Jadi mungkin dia tak baca doa iftitah lah kawan tu. Jadi dah habis baca pada rakaat. Ni masa yang didapat tu digunakan baca doa iftitah. Tapi dapat tak masa tu? Dapat. Muafiq lah namanya. Wajib menyedahkan Fatihah, dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Gitu je lah. Dang tak baca, memang tak dang baca, tapi dang masa. Dang masa tu muafiq, takrif dia. Dia payah dalam bab ni. Saya mengajar dulu ketika tak ada pengalaman. Ada kitab masa-masa kitab Munyatul Musalli. Kitab Munyatul Musalli di belakang tu muafiq masbuk. Maknanya takrif dia ni.
sempat masa, dapat masa, bukan sempat baca. Bukan dapat baca, sempat masa muafiq. Tak sempat masa masbuk. Faham tak? Faham. Okey, jalan. Kita kira keluar jawapan muafiq. Dia kira keluar jawapan masbuk. Sipir lain-lain. Sebab apa? Dia pakai sipir asal. Dang tak dang baca. Sipir salah gitu. Jadi, bila pakai sipir salah, jumlah jawapannya salah lah. Kita keluar jawapan muafiq. Muafiq wan ustaz kan tak dang baca tu. Siap. Mana apa ni? Jadi bertelagoh jadinya. Bukan bertelagoh warna. Dah macam mana ustaz tak apa, muafiq kan dia tak sempat baca. Ada ni. Dia tak sempat baca tu masalah, tapi dia sempat masa, maka muafiq lah. Atau kata kena ngaji molek situ tu. Kena ngaji molek. Imam selesai baca Fatihah. Kita pun baru baca Fatihah. Imam baca inna a'tayna. Imam baca wal asri contohnya. 3 ayat Fatihah kita dia rokok dah lah sebab dia baca surah pendek. Dang tak baca? Tak dang. Dang tak masa? Dang sangat lah. Maksud imam baca Fatihah kuat tu, kita duk tunggu barunya. Tu masa dapat dah tu. Muafiq dah situnya. Tapi kita tak baca lah Fatihah ketika imam sedang membaca Fatihah kuat. Kita akan baca Fatihah selepas imam selesai baca Fatihah. Tiba-tiba imam baca inna atau inna je. Wal asri je. Dia rokok cepat. Maknanya kita tak sempat baca. Tapi kita sempat masa. Muafiq lah kitanya. Mana? Ni nak cerita ni. Hari Jumaat. Ada hari Jumaat. Orang ramai mana hari Jumaat? Ramai hari Jumaatnya. Imam tu nak teh. Tapi imam tu lupa lah. Imam tu lupa. Masjid besar dikatakan masjid besar. Saya tanya pas sudah, masjid mana dia tak royak? Dia kata, ustaz masjid besar ustaz. Yelah masjid mana? Biar ustaz biar. Bukan masjid Bukit Besar, masjid besar. Jangan salah dengar pula. Tukar masjid Bukit Besar orang. Memang saya tak tahu masjid mana sebab orang yang tanya dia tak maklum masjid mana. Tapi dia kata masjid besar. Dan masjid mana? Biar ustaz malu kau masjid dia kata. Termasuk dia pun sama ada jemaah masjid tu juga. Dia main situ, saya tak tahu masjid mana. Jadi imam hari Jumaat takbiratul ihram baca doa iftitah. Makmum baca doa iftitah. Masa berjalan ke tak? Masa berjalan. Muafiq dah tu. Imam pun baca Fatihah kuat. Masa imam baca Fatihah kuat tu, makmum hak tadi ni dapat lagi masa. Muafiq dah situnya makmum ni. Imam baca Fatihah kuat sesah habis. Imam rokok tanpa membaca surah. Maknanya makmum tak dang membaca Fatihah. Makmum tak dang, tak sempat membaca Fatihah. Masa dapat ke tak? 2 Fatihah dapat. Masa yang pertama, masa baca dalam iftitah tu dapat dah masa 1 Fatihah. Masa imam baca Fatihah dapat pula 1 lagi masa baca Fatihah. Dan makmum tu double muafiq. Ni saya reka ni, tak ada double muafiq tu, saya reka je. Double muafiq. Imam rokok 1 masjid rokok belaka dia ke masbuk sebab tak dah baca. 1 masjid ni bukan masjid berlima waktu hok dak ramai ni, Jumaat. Rokok belaka. Rokok belaka. Sebab dia kata masbuk lah sebab tak dah baca. Kamu memang tak dah baca sebab imam lupa surah, tapi kamu dah masa. Tapi masa yang pertama tu kamu baca doa iftitah. Dan masa yang kedua tu imam baca Fatihah. Takkan kamu nak baca Fatihah dah. Tunggulah imam selesai baca Fatihah. Sunat seumpama tu. Tiba-tiba imam lupa surah. Apa tu imam rokok 1 masjid rokok belaka sebab beranggapan dia masbuk. Lepas tu sudah semayang apa semua, relax belaka, balik kenyang makan nasi senyap gitu je. Mana sedap tu imam pun okey, makmum pun okey, selesai wirid doa, balik makan nasi masing-masing kenyang. Lepas tu macam mana hak berlaku tu? Masing-masing senyap. Kan bagus gitu. Bagus gitu. Adalah hak cari nyakit. Dia tak puas hati, ya kedok. Dia rokok juga. Maknanya dia belajar juga, tapi belajar jelas tak jelas. Berasa macam boleh, berasa macam tak boleh. Dia pun tanyalah ustaz. Tanya ustaz tu kata, boleh awak masbuk?
Kata saya, ustaz, mana boleh awak muafik? Tanya ustaz lagi pula. Awak tu masbuk boleh dah. Ustaz pula jawab pening pula ke dia. Dia pening dah. Ustaz jawab pula pening. Ada kata okey sebab kamu masbuk. Ada kata tak okey sebab kamu muafik. Pening pula dah. Pening dah ni. Apa ni dah ni? Muafik ke masbuk? Ustaz pula kata ada masbuk. Sebab apa? Sebab tak sedang baca. Sempat masa muafik. Wajib menyudahkan Fatihah dan imam rokok. Maaf 3 rukuk panjang. Rokok tanpa membaca Fatihah batal sembahyang. Jadi yang sah hanya seorang saja, iaitu Tok Imam. Tok Imam pun batal juga. Sebab Jumaat kena 40. Ambil dengan Tok Imam. Yelah makmum tak sah belaka. Tinggal Tok Imam seorang. Dan Jumaat boleh seorang. Tak boleh juga kena 40. Kalau semayang maghrib isyak, Tok Imam sah lah. Sebab bukan syarat berjemaah. Jumaat ni. Lepas tu nak warna. Mazhab Hanafi makmum tak ada Fatihah. Dah. Dia nak warna kita. Benda siap dah. Pakai sah lah. Mazhab Hanafi tak ada muafik masbuk. Mazhab Hanafi makmum tidak ada bacaan. Makmum mari awal ke, makmum mari lambat ke, Tok Imam baca Fatihah kuat ke, Tok Imam baca Fatihah perlahan ke, makmum tidak ada bacaan. Tu. Makmum tidak ada bacaan. Tu mazhab Hanafi. Senang. Tak ada muafik, tak ada masbuk. Dah gitu. Mazhab Hanafi lah. Tak mazhab Hambali, mazhab Maliki pun gitu juga. Bila imam baca Fatihah kuat, makmum tidak ada Fatihah. Mazhab Hambali Maliki kalau tu imam baca perlahan macam Zuhur Asar, barulah makmum wajib baca Fatihah. Kalau Jumaat, tu imam baca kuat kan? Bukan mazhab Hanafi je. Mazhab Hambali Maliki pun makmum tak ada Fatihah sebab imam sudah baca Fatihah kuat. Makmum tak payah baca. Gitu. Maka tak apalah Jumaat tu. Tapi nak ceritanya, tak ertinya. Muafik masbuk satu masjid, imam rokok, dia rokok buat hukum masbuk, walau hukum dia adalah muafik. Tu kena belajar molek tu. Kena belajar semula lah waktunya. Kita bicara hak ni lah, hak doa iftitah ni. Kalau kita tak tahu Tok Imam berada di mana, tak sunat kita baca doa iftitah. Tu kita sambung semula lah. Masih lewat dah ni, kita tak selagi ni. Wallahu a'lam. Selagi nak kena beringat tu lah, mana muafik masbuk bukan rakaat pertama sahaja. Contoh kalau orang tua dia tasyak awal, imam bangun rakaat 3, dia bangun tu lambat sebab dia sakit lutut, sakit pinggang ataupun dia gemuk. Bila dia gemuk dia nak bangun tu lambat. Imam tasyak awal bangun rakaat 3, dia bangun juga tapi nak tegak tu lambat. Jadi apabila dia lambat tegak, dia tegak tu imam sudah baca Fatihah 2 ayat dah contohnya. Dia tegak sekejap, imam rokok, masbuklah dianya. Rokok segera, baki Fatihah ditanggung oleh imam. Kalau berlaku seumpama itulah. Ada ni. Tu imam bangun kepada rakaat 3 tasyak awal. Dia bangun juga tapi dia bangun lambat tegak. Dia bangun lambat tegak, masa belum boleh kira lagi. Tegak dia sampai ke imam rokok. Dapat tak masa satu Fatihah? Tak dapatlah sebab dia tegak lambat. Maka masbuklah dianya. Imam rokok. Dia kena faham pula gitu. Sebab muafik masbuk bukan rakaat pertama sahaja. Cuma biasa berlakunya masbuk adalah rakaat pertama. Tu hak biasa berlaku. Ini kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Surat 30 bahagian ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Taubah ialah permulaan jalan bagi orang yang menghendaki akhirah yang selamat, dan ianya taubah wajib bersegera. Taubah wajib bersegera, satu kewajipan asing. Taubah wajib bersegera, wajib kewajipan yang asing. Kita buat banding. Masuk waktu zuhur, cukup syarat wajib sembahyang. Kita wajib tak sembahyang? Wajib. Bersegera?
sunat. Masuk waktu zuhur, kita cukup syarat wajib. Islam, balik, berakal, suci haid, suci nifas. Cukup syarat wajib. Kita berkewajipan sembahyang zuhur. Wajib sembahyang zuhur, bersegera sunat. Gitulah. Bilakah bersegera wajib? Di hujung-hujung zuhur tu. Atau bersegera tu wajib sebab nak habis waktu zuhur dah. Di awal tu sembahyang zuhur wajib, bersegera sunat. Taubah ni wajib, bersegera wajib. Dua kali wajib situnya. Taubah memang wajib dah ijma' ulama. Bersegera tu wajib. Maknanya kita bertaubah, menunaikan kewajipan, tetapi kemudian kita tinggal semayang, kita tinggal puasa, tapi kita tidak bertaubah dengan mencukupkan rukun taubah, qada semayang, qada puasa. Kita mencukupkan rukun taubahnya dengan qada semayang, qada puasa ni kemudian dah tua-tua. Kita selain daripada taubah daripada dosa besar, meninggalkan semayang dan puasa, kita wajib taubah daripada dosa kerana melengah-lengahkan taubah. Pada ni. Sekarang tinggal semayang, tinggal puasa, satu dosa. Wajib kita taubah. Tiba-tiba kita taubah tu kemudian. Jadi dosa tinggal semayang, satu dosa. Dosa kerana melambatkan taubah, satu dosa yang lain, kena taubah suku-suku. Selain daripada kita qada sembahyang puasa untuk melengkapkan rukun taubah, meninggalkan sembahyang puasa, kita wajib kena minta ampun kepada Allah Ta'ala pula kerana kita melengahkan taubah. Ada ni. Maknanya kalau kita melengahkan taubah, kita kena taubah pula daripada dosa kerana tidak bersegera taubah. Taubah tu memang wajib, bersegera tu wajib. Bersegera tu wajib. Maknanya kalau kita melengahkan taubah, dosa lain pula yang wajib kita kena taubah suku daripada dosa melambatkan taubah. Ada. Ni buat contoh. Tinggal satu sembahyang. Tinggal satu sembahyang dengan sengaja yang tidak dimaafkan pada syarak. Wajib taubah segera. Tiba-tiba tidak bersegera taubah. Timbul dosa lain pula. Dosa tidak bersegera taubah. Cuma bezanya Ahli Sunnah dengan Mu'tazilah, ni jelas dalam kitab Penawar Bagi Hati. Jadi sekarang ni ditinggal sembahyang, satu dosa yang besar. Tidak akan diampuni selagi tidak mencukupkan rukun taubah. Dia tidak taubah, keluar dosa lain pula. Dosa kerana tidak segera taubah. Dosa lain ni, Ahli Sunnahnya satu dosa. Satu dosa. Tapi dosa tu akan jadi bertambah besar mengikut masa yang kita lengahkan. Mu'tazilah melengahkan taubah, satu dosa, bilion-bilion dosa. Itu Mu'tazilah. Itu beza dia. Sekarang ditinggal semai satu waktu. Contoh ni, dosa yang besar. Dosa besar ni tak akan diampuni selagi tidak bertaubah. Tiba-tiba tidak bertaubah segera. Dosa lain pula timbul situnya. Satu dosa lain. Satu dosa lain tu kata Ahli Sunnah, satu je dosa. Tapi dosa tu akan jadi besar kira lama mana kita melengahkan taubat. Silat-silat gaya besar bunga daripada pokok. Tak ni? Besar bunga daripada hutang lah. Tahu? Dosa tinggal semai ni tak bergerak dah ni. Ni tak bertambah dah dosa ni. Tapi tidak akan diampuni sama sekali tanpa bertaubat. Sebab dosa besar ijma' ulama' wajib bertaubat. Tapi dosa besar tinggal semai ni tak bertambah. Yang ditambahnya dosa kerana tidak segera taubat. Dosa ni akan bertambah besar. Pandai ni. Mu'tazilah tak. Melengahkan taubat, satu dosa. Mana bilion-bilion lah dosa. Untuk satu dosa tinggal fardu sembahyang. Kalau tinggal fardu sembahyang hak lain pula, atau hak lain pula. Dosa lain pula. Dosa melengahkan taubat, hak lain pula.
Buat contoh tadi, tinggal satu waktu. Kalau tinggal dua waktu, tinggal zuhur, dosa lain. Tinggal asar, dosa lain. Bukan satu pakej. Ada satu pakej. Bukan. Bukan kata tinggal semani. Dosa, satu pakej. Dah. Tinggal zuhur, dosa lain. Tinggal asar, dosa lain. Tinggal maghrib, dosa lain. Tidak segera taubah, tinggal zuhur, dosa lain. Tidak segera taubah, tinggal asar, dosa lain. Maknanya kalau tak bertaubah ni tak ada lah. Dosa sampai daripada kepala sampai ke langit lah jawapan dia. Tapi dirinya rasa tidak berdosa. Sebab apa? Sebab dosa banyak sangat. Kalih dah, tak berasa berdosa. Bukan setakat tak berasa berdosa, berasa solehah pula. Walaha dosa besar tidak bertaubah. Mana kekal dosa besar, bukan setiap saat dosa kerana tidak bertaubat ni akan bertambah besar. Dosa hak tinggal semayang, dosa tinggal puasa, dosa besar dah. Ni dosa kerana tidak segera bertaubat, dosa tu akan bertambah besar. Satu dosa saja tapi bertambah. Satu dosa saja ni untuk dosa besar tinggal semayang zuhur. Dosa besar tinggal semayang asar, itu dosa melengahkan taubat. Hak lain pula, bukan satu pakej. Mana kalau kita dosa tanpa bertaubah ni Allah lah. Sebab itulah kalau kita belajar fardhu ain kita benar, tak bengah kita, tak dah nak tilik orangnya. Tak dah. Kita belajar mereka itu nampak orang je lah. Mereka kita, kita tinggi agama. Mereka tapi kalau kita belajar fardhu ain tak bengah. Bahagian kita banyaklah dosanya, bahagian keluarga kita banyak cuai kita sebagai ibu bapa. Makna kita kena sentiasa minta keampunan daripada Allah, minta rahmat daripada Allah. Kita ni harap pada keampunan rahmat Allah, syafaat Nabi. Kalau bahagian amal kita dah lah, amal tu kemudian dah. Dulu banyak dosa anak Adam lagi apa semua. Lepas tu amal sekarang pula tak sempurna. Zahir je comel, hatinya lala tak khusyuk dalam sembahyang contohnya. Itulah kitanya. Yang kita harapnya keampunan Allah, rahmat Allah, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu jelah kita je. Kalau kitanya belajar amal. Mudah-mudahan amal kita yang salah dalam belajar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu je. Nak cerita bab nak ada maqam, ada kedudukan, nak cerita maqam kedudukan macam mana? Maqam syariah pun tak luluh kita ni. Hak bahagian kita tu legalah sikit, dah bahagian keluarga kita hak kita cuai terdahulu. Kita hanya boleh nasihat sahaja. Sebab anak dia sudah membesar, tidak ada kaitan dengan kita dah. Tapi anak kita tu pegangan dia macam mana, semayang bang dia macam mana, berpunca dia cuai kita. Kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak nasihat tu nasihat sentiasalah, suruh kebaikan, cegah kemungkaran. Apa kebaikannya? Suruh belajar fardhu ain. Apa kemungkarannya? Mengekali jahil fardhu ain. Itu dosa yang besar. Itulah kitanya. Kita nak ajar dia bukan duduk dengan kita, dia duduk sendiri. Kita nak beritahu begini, dia tak pakai bawah kita mana, tapi kita tetap wajib kena menyampaikan. Lepas tu kita cuai salah tu, kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala Maha Pengampun. Itu jelah. Jadi makna kita ni harap keampunan Allah, rahmat Allah, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak adanya kitanya, tapi alhamdulillah apa yang Tuhan kurniakan taufik hidayah pada kita ni, alhamdulillah. Itulah sebesar-besar nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma nak rasa lebih, kita tilik kepada orang-orang soleh terdahulu. Mereka tu soleh daripada budak lagi sebab mak ayah mereka soleh. Kisah-kisah aulia tu kan. Ada aulia ni asalnya orang jahat, ada. Tapi kebanyakan kisah-kisah aulianya soleh daripada ibu bapa mereka lagi. Mereka tak kenal dosa daripada budak lagi. Ni hak kisah-kisah aulia. Kita bacalah kisah-kisah macam mana Tok Ku Paluh contohnya. Keturunan mana? Ibu bapa mereka siapa? Tengok atas-atas tu siapa? Ibu bapa yang soleh. Makna apa ni? Hidup di masa pula
Makan yakin halal. Makan puasa sendiri tak ada beli kedainya. Beras ke minyak ke tak ada hok tangan orang. Semuanya tangan sendiri belaka. Mana apa tu? Makan hok yakin halal. Dapat didikan agama daripada budak lagi, daripada ibu bapa yang soleh. Ni hok diangkat darjah aulia illah ni. Tak dinafikan ada kisah aulia yang terdahulunya dia orang jahat. Ada. Tapi kebanyakannya hok tuan pilih orang yang macam mana. Kita ni alhamdulillah kodoh kita. Tuan buka jalan kita, belajar bertaubat. Belajar bertaubat. Ada ni. Hak tinggal sembahyang tinggal puasa, tersedar dah kita bertaubat dengan melengkapkan rukun tinggal sembahyang tinggal puasa, tambah sekali hak qada sembahyang tu. Tambah sekali hak qada sembahyang. Firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin. Artinya Allah mengasihani orang yang selalu bertaubat, orang yang sentiasa bertaubat, orang yang banyak bertaubat. Sebab apa? Sebab kita orang yang tak lepas daripada dosa. Bertaubat, dosa kita bertaubat, dosa kita bertaubat. Sebab apa? Sebab kita tidak maksum. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.